بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة Baik, kita sambung. Kitab Muhimmah kita baca pada pelajaran yang lepas tentang kebinasaan bagi suami-suami yang ada isteri. Kita sambung lagi ya. Sebelum itu kita jawab 2-3 soalan daripada sini. Yang pertama, perlukah wanita yang hendak menunaikan solat zuhur menunggu sehingga solat Jumaat selesai dikerjakan oleh kaum laki-laki, atau selepas sahaja azan zuhur pada hari Jumaat wanita sudah boleh menunaikan solat zuhur? Hukumnya tak payah tunggu. Masuk saja semayang zuhur, orang perempuan sudah boleh semayang zuhur. Masuk saja waktu semayang Jumaat, bolehlah orang perempuan semayang zuhur di rumah. Tak payahlah nak tunggu laki-laki habis sembahyang Jumaat baru nak sembahyang. Dah pukul 2, mak tak sembahyang mak. Oi, dia belum habis lagi sembahyang. Mak kena tunggu orang laki-laki. Tak payah tunggu. Buatnya datang hai pukul 1 suku. Zuhur 1.10. Tak sembahyang sampai 1.30. Pukul 2 pun tak sembahyang, uzur datang. Ya Allah, lagi 5 minit nak sembahyang dah datang pula. Alhamdulillah lah, kata dia. Alhamdulillah, kena qada lah makcik oi. Dia boleh terus sembahyang. Habis tu ustaz, siapa yang kena nunggu sembahyang Jumaat habis ustaz? Orang laki-laki yang sakit. Orang laki-laki yang sakit, bila masuk waktu sembahyang, dia tak boleh sembahyang lagi. Dia hendaklah menunggu. Mungkin dia sihat ketika khutbah, maka wajib dia pergi sembahyang. Dia sakit perut, aduh sakitnya perut, aduh sakitnya, dia tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Satu suku pun tak pergi sembahyang Jumaat. 1.20 masuk waktu, dia duduk sakit perut lagi, dia makan ubat, aduh sakit perutnya. 1.35 sihat, maka wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Yang macam inilah yang kena tunggu. Dia sakit kepala, aduh sakit kepalaku, sakit kepala, aduh tak boleh bangun. Dia tak sembahyang zuhur, sampailah habis orang sembahyang Jumaat. Mungkin ketika sedang khutbah dia sihat, wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Itu maksudnya. Yang laki-laki yang uzur, yang boleh sembuh, tunggulah sampai habis Jumaat. Mungkin dia sembuh. Tapi perempuan tak payah tunggu, terus saja sembahyang zuhur. Tetapi orang perempuan boleh sembahyang Jumaat kalau keadaan mengizinkan. Misalnya surau kita ni tak penuh, tempat perempuan memang tak penuh, sembahyang Jumaatnya di sini saja, bolehlah orang perempuan datang sembahyanglah Jumaat, dengarlah khutbah, dan tak perlu diulang dengan sembahyang zuhur.
Cuma kita sekarang di Malaysia ni kita tak buat sembahyang Jumaat bagi perempuan. Sebab tu masjid kita kecil, tak muat. Nak berebut-rebut dengan orang lelaki-lelaki tak payahlah. Duduklah di rumah. Tapi kalau lapang, keadaan selamat daripada fitnah, boleh perempuan untuk dengar khutbah Jumaat, malah sembahyang Jumaat. Baik, soalan kedua. Meminta izin. Perlukah wanita ataupun isteri minta izin daripada suami untuk bersedekah Fatihah atau doa untuk rakan isteri yang telah meninggal, atau untuk apa-apa kebaikan buat rakan-rakan atau saudara? Nak minta izin apa? Tak payah minta izin. Benda yang minta izin, benda yang melibatkan harta suami. Benda yang melibatkan harta isteri, tak payah minta izin. Benda yang melibatkan harta suami, motor tu suami punya, jiran nak pinjam, kenalah minta izin suami. Nak suami bagi nafkah 1,000 sebulan untuk belanja dapur, orang datang minta derma, 1,000 ni duit suami punya, keluarga punya. Nak minta izin, nak sedekah tu kenalah minta izin, sebab duit suami. Tapi kalau isteri tu ada duit isteri sendiri, tak payah minta izin. Isteri pun kerja, cikgu sekolah, dia pun ada gaji dia, sebulan 2,000, bulan 12 bonus pula. Dia pun ada duit, dia cocok duit dekat dinding, magic, dinding keluar duit. Ya Allah, hebatnya, kata dia. Anak dia kata, itu pun terkejut, kata anak. Duit dia, bolehlah dia sedekah. Tak payahlah telefon suami, abang minta izin ni, nak ada sedekah duit. Duit akak ke? Duit akak tak minta izin. Yang kena minta izin duit suami. Duit suami tu kena minta izin. Serupalah Fatihah. Mulut kita, bacaan kita untuk arwah mak bapak, kawan-kawan nak sedekah, silakan. Tak payahlah telefon, abang minta izin nak sedekah Fatihah ni. Untuk siapa? Untuk arwah kawan. Okey, bye bye. Tak payah buang masa je, tuan-tuan. Sedekah ajalah, benda tu daripada mulut isteri. Tapi kalau tengah baca Quran, tengah baca Yasin, nak sedekah pahala Yasin dekat mak, bacalah Yasin. Suami panggil, "Pa, mai tidur malam lah." Tutup Yasin, pergi tidur dengan suami. Ataupun tak mau tidur, nak minta izin, abang sikit lagi, 20 ayat lagi abang, boleh abang? Sabar abang ya. Okey, abang izinkan. Bacalah. Itulah maksud dia. Itulah maksudnya. Sekarang suami tak ada, pergi kerja mana tak tahu, tak balik-balik lagi pun, tak ada kerja apa, kita baca Yasin. Tak payahlah minta izin, abang minta izin baca Yasin untuk arwah mak, boleh tak? Boleh. Tak payah minta. Tapi kalau suami tengah duk baca, suami panggil, tinggalkanlah Yasin tu, layan suami. Tapi kalau suami izin baca Yasin, "Pa, mai tidur pa, malam dah pukul 11 ni, abang minta izin sikit lagi 20 ayat lagi abang, izinkan abang ya, sabar ya." Okey, kata suami. Silakan baca, sebab suami izin. Habis baca, lain macam pula rasa ni. Cek tengok, ya Allah, datang pula. Abang minta maaf abang, baru datang, diterajang isteri dia, tuan-tuan. Itu masalah dia tu. Sebab itu bila suami panggil, tengah masak pun tutup api, tengah basuh pun tutup kain. Sebab suami panggil, takut apa-apa berlakukan, banyak masalahnya lain. Baik, jadi tuan-tuan, itu hukum minta izin tadi. Baik, kita sampai pada bab yang keberapa? Kita baca dah dulu tentang kebinasaan wajib mengajar isteri dia sembahyang dan sebagainya. Kita sampai bab mana? Saya tak ada nota sini, saya tertinggal buku yang lain. Siapa yang ingat? Doktor? Ya? Muka surat yang ke 16 ya. Saya bawa buku Jawi, minggu lepas saya bawa buku Rumi. Baik. Baik, baris yang ketiga daripada atas. Baris ketiga daripada atas.
maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah. Yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit, melainkan seseorang yang tiada baginya harta pusaka. Melainkan seorang, ya, bawah lagi, di mana? Baik, okey, minta maaf ya, saya silap nota ni. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu ialah singkat ia daripada mendirikan hak isterinya. Ini kebinasaan bagi suami lagi. Gagal menyempurnakan hak orang rumah dia. Hak ahli ni maknanya hak orang rumah. Apa maksud? Tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak isterinya, dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh keluarganya. Dia tak mampu nak selesaikan masalah susah dan hak keluarga dia. Tuan-tuan, isteri sakit tu, kewajipan suami bela dia. Kewajipan. Anak sakit, kewajipan bapa untuk bagi ubat. Susah pada isteri, susah pada anak adalah tanggungjawab mutlak seorang suami, bukan tanggungjawab isteri. Kalau ikut-ikut hukum, mengantar anak pergi sekolah tu tanggungjawab suami. Isteri ni ihsan aja, pergi ambil anak, pergi hantar anak, ihsan isteri je, sebab nak ringankan beban suami. Sebab tu kita kena ucap terima kasih banyak-banyak kat isteri kita. Kalau ikut tuan-tuan, teruk kita ni sebagai suami. Tapi isteri banyak ambil alih tanggungjawab kita, bantu kita. Yang tu yang kita tak nampak. Sebab apa kita tak nampak? Sebab kita jarang berfikir. Isteri jarang fikir apa suami buat untuk isteri. Suami jarang fikir, ingat apa isteri dah tolong pada suami. Sebab tu kita tidak menghargai. Kita suka bergaduh, kita saling salah menyalah, sebab kita tidak mengingati jasa masing-masing. Cuba tengok isteri kita. Mula-mula menikah, saiz badan isteri kita berapa? 30, 20, 30. Kecil je. Sekarang ni 40, 40, 40. Tuan-tuan ingat senang ke nak membuatkan saiz 40, 40? Susah. Perlukan komitmen yang padu. Barulah boleh dapat straight 40, 40, 40. Cubalah tengok suami-suami belum kahwin. Pinggangnya berapa? 28. Sekarang 46. Dulu masa mandi, air daripada kepala ni turun ke perut, straight dia jatuh air tu. Sekarang ni perut suami, bila mandi je air je turun sampai ke perut, dia kona ke depan. Bukan senang tuan-tuan nak bagi boroi tu. Komitmen penuh daripada isteri, jamu laki dia makan. Sebab tu kita boleh macam ni punya badan. Cuba tuan-tuan kira, tuan-tuan kahwin sudah 30 tahun, sehari seekor ikan, sebulan 30 ekor ikan, setahun berapa? 360 ekor. 10 tahun 3.600. 10 tahun hai, dekat 15,000 ekor ikan. 15,000 ekor ikan bersamaan satu kolam, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, perut kita ni dah makan sebuah kolam punya ikan. Subhanallah. Itu baru ikan. Cuba tuan-tuan kira beras. Satu gerabak kereta api beras tuan-tuan makan, tuan-tuan. Tuan perasan tak, siapa yang masak tu? Siapa yang masak satu kolam ikan? Siapa yang masak satu gerabak kereta api? Belum masuk bawang lagi. 3 tahun kita hidup dengan isteri kita, 30 tahun punya bawang, tuan-tuan. Berapa lori kontainer, tuan-tuan, yang kita dah makan. Gula, berapa lori kita makan. Ajinomoto, berapa van kita makan. Cuba tuan-tuan kira tengok, sayur berapa tan kita habis.
Kita sekarang dah umur 60 tahun. Berapa ekor lembu dah tuan-tuan makan? Jangan tanya kilo, tanya berapa ekor. Kalau sebulan sekilo, 12 bulan 12 kilo, setahun 30 tahun 2 ekor lembu dah tuan-tuan makan. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Baju kita basuh sehari berapa helai, darab dengan setahun, darab dengan 30 tahun, 1 kelang baju dah kita pakai. Siapa basuh? Siapa basuh tuan-tuan? Siapa masak? Pinggan, kalau kita tak basuh pinggan, kita biar je, kita pakai letak, agak-agak 2 surau ni penuh dah pinggan dengan cerek, dengan cawan yang kita minum dan makan selama 30 tahun. Siapa basuh? Subhanallah. Tuan-tuan tak nak ucap terima kasih ke dekat isteri tuan-tuan? Semalam saya tanya dekat abang toki restoran kita tu, tukang-tukang masak tu, tengok-tengok 5 guni bawang kena cuci tiap-tiap hari, nak blender 5 guni bawang, lari tuan-tuan. Kambing, ayam, 100 ekor ayam satu hari kena proses, lari tukang masak. Isteri kita setakat ni tak lari lagi, dia sabar lagi. Balik sekali lagi ucap terima kasih. Begitulah isteri-isteri pun. Kalau seekor lembu, 15,000 ekor ikan, 1 kontena bawang, 1 gerabak kereta api sepanjang-panjang mil malam tu tuan-tuan, dengan berat, duit berapa juta tu. Isteri ada ucap terima kasih kat suami yang bagi makan selama 30 tahun. Beras tu kalau dikumpul 30 tahun bersamaan berapa? Gerabak kereta api sinaran malam. Sekarang offer RM1 daripada Ipoh KL. Sebila nak naik tak tahu. Sebulan offer kereta api RM1 tambang, tapi kena naik daripada Ipoh pukul 5 pagi sampai KL Central. Saya cadang nak pergi, tapi nak pergi KL Central buat apa? Saya kata tahu pergi. Duduk di Ipoh saya tahu, pergi KL Central nak pergi cokoh di mana pula. RM1. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebanyak gerabak kereta api itulah barang yang kita dah makan untuk anak beranak kita selama 30 tahun. Ni adik-adik ni duk makan dengan mak bapak tu, duk kira tak berapa banyak bawang, gula, kopi, Nescafe, Milo, serbuk kari, garam. Subhanallah. Berapa banyak dah Tuhan bagi rezeki pada kita sebenarnya, tapi kita tak bersyukur. Sebab kita makan runcit. Sebab tu kita tak berapa sedar nikmat yang Tuhan bagi. Kalau tuan-tuan ambil kalkulator, tuan-tuan kalkulate balik, agak-agak banyak mana tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukur pada Allah. Terima kasih pada isteri, terima kasih pada suami yang jaga kita selama ini. Baik, kemudian dan kata dia lagi, mana dia hilang pula dah. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yaghul. Artinya cukuplah dikira berdosa dan dikira derhaka bahawa ia menghilangkan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Cukuplah seorang suami dikira berdosa apabila tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dosa lah. Tak bagi nafkah batin, dosa. 14 tahun tak bagi. Bila ajak berubat tak mau, bila ajak berubat tak mau. Suami ni bila isteri pegang menggeletar, tak boleh buat apa. 14 tahun tuan-tuan daripada menikah sampai sekarang. Berdosa. Kalau dia tak mampu, ceraikan. Bagi isteri menikah dengan orang lain. Isteri dia nafsu. Bukan saya tak nak bagi ustaz, saya sakit. Kalau sakit berubat, saya tak percaya sihir-sihir ni, saya tak percaya. Ni pun salah juga tuan-tuan. Dia kata saya tak mau berubat, saya tak mau. Biarlah. Kalau kamu tak mau berubat, ceraikan isteri kamu. Dia berhak dapat. Dan kamu tak diterima semayang sebab kamu tak bagi nafkah pada isteri kamu.
Masalahnya ustaz, isteri tak minta, dia pun boleh terima. Memang dia tak minta pada kamu, memang dia tak mengunguk, tapi dia mengunguk pada saya, dia mengadu. Ni ada satu perempuan hantar mesej kat saya ni. Macam mana nak jawab ni? Kesian tuan-tuan, saya dengar pun kesian. Tengok orang macam ni, saya nak tolong apa? Jadi saya cakap dalam CD ni, dalam kaset ni, mudah-mudahan suami dia dengar. Mudah-mudahan suami dia dengar, mudah-mudahan balik rumah nanti bila dia dengar berubahlah. Salam ustaz. Ini bahasa orang sekarang. BT pengetahuan ustaz. SY baru bernikah dengan dia 7 bulan saja. SY ni saya lah. Nah, saya baru bernikah dengan dia 7 bulan saja. Ustaz, bukan tak balik telefon dan mesej, saya pun tak balas. Tak faham? Ustaz, bukan setakat tak balik, telefon dan mesej saya pun dia tak balas. Itu maksudnya kami cuma berhubung jika ada hal yang penting sahaja. Ustaz, saya rasa saya tak wujud dalam hidup dia lagi. Dia hanya pentingkan isteri dan anak-anaknya di sana. Saya terima dan redha dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan pada saya. Saya punya hati dan perasaan untuk dijaga. Saya cuma perlukan perhatian dan kasih sayang daripada dia. Saya benar tuan-tuan. Saya tak perlukan kemewahan hidup kerana bagi saya hidup di dunia hanya sementara sahaja. Dan menanti jalan ke akhirat yang kekal abadi. Ustaz, kata dia, ini rintihan seorang isteri yang suami tak balik. Tuan-tuan ingat semayang suami ni Allah terima kan? Tak balik, tak bagi nafkah, tak makan minum, kalau agak-agak tak boleh buat, ceraikan. Dan sebab itu isteri berhak minta cerai pada kes-kes macam ini. Tu ada yang penyanyi duk minta cerai pada suami dia, apa nama, penulis lirik ke apa kah? Memang hak dia. Nak marah apa pada perempuan tu? Saya masih muda, saya pun nak bebas juga, nak larang, nak bela dia, saya tak lalu nak bela dah. Boleh minta cerai. Dia terbuka sendiri. Saya ingatkan Ustaz Zuhair buka. Tutup pula. Lagi dia mai oh. Baik tuan-tuan, dia ada hak untuk minta cerai sebab suami dia tak bagi nafkah pada dia. Orang perempuan boleh minta cerai, hak dia. Tapi minta cerai itu pun mesti ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Dalam kes minta cerai dengan sebab suami tak bagi nafkah, itu memang hak isteri. Walaupun suami kata saya tak nak ceraikan isteri saya, isteri kata saya nak juga, bila mahkamah tengok kena cerai, mahkamah akan keluarkan arahan, kamu ceraikan isteri kamu, wajib diceraikan bila arahan daripada mahkamah. Tu yang ada pelakon bila nak ceraikan isteri dia sebab tak boleh lafaz cerai, mahkamah kata ceraikan, hakim kata tak boleh, duk sebab. Mahkamah kata pergi teriak kat luar, pergi menangis kat luar, 40 minit kan masuk balik. Proceeding mahkamah tangguh 45 minit, bagi dia menangis puas-puas. Dia masuk, dia ceraikan, wajib sebab mahkamah perintahkan. Jadi tuan-tuan, dalam kes itu suami tak bagi nafkah, lebih baik bercerailah supaya selamat daripada dosa. Tetapi kalau isteri minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, isteri itu pula semayangnya tak diterima Tuhan. Tang situ pula bezanya. So isteri minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Akak nak minta cerai juga ustaz. Sebab apa akak? Suami akak menikah lagi seorang. Akak tak rela berkongsi-kongsi. Yang tu baru Ustaz Zuhair buka. Confirm tuan-tuan, nampak?
Yang tadi bukan Ustaz Zuhir. Tak siapa-siapa buka, tuan-tuan. Jaga-jagalah surau ni. Baik, tuan-tuan. Dia kata saya nak cerai juga sebab suami saya menikah lagi seorang. Saya tak setuju. Yang dalam bab ni agama kata tak boleh. Agama kata tak boleh. Sebab hak suami kahwin lagi seorang. Saya tak setuju dengan agama. Murtad akak. Ulang balik. Saya tak setuju dengan agama Ustaz. Akak murtad. Jangan cakap macam itu akak. Ngucap balik. Kenapa laki-laki boleh kahwin, kami perempuan tak boleh kahwin lagi seorang? Kalau akak kahwin lagi seorang, poligami suami, kalau akak mengandung, anak tu anak siapa? Dua suami. Kalau akak mengandung, siapa? Anak tu siapa punya cah? Tak apa, tengok muka lah. Muka subuh siapa, kata dia. Akak nak taat dengan siapa? Suami ni cakap kau nak taat dengan siapa? Tapi kalau suami seorang, isteri dia empat kena taat pada satu. Tapi kalau suami dua, akak isteri seorang, suami dua, kau nak taat pada siapa? Ini hukum. Sebelum akak salahkan suami akak kena tanya pada diri akak, sebab apa suami akak kahwin lain? Suami juga bila nak kahwin lagi seorang, tanya pada diri sendiri, apa sebab aku perlu kahwin lagi seorang? Tolong jawabnya itu. Pangkah berapa, right berapa. Sebab apa saya nak kahwin lagi seorang? Saya tak ada anak Ustaz, saya nak zuriat. Tulis. Sebab apa abang nak kahwin lagi seorang? Nafsu saya kuat Ustaz. Seorang isteri tak sanggup dia Ustaz. Saya sehari 5-6 kali Ustaz, macam makan nasi rupanya Ustaz. Isteri saya dah tak lalu dah. Right. Kenapa abang nak kahwin lagi seorang? Saya mampu. Saya duit juta-juta, saya nak tolong janda yang hidup susah. Saya kahwin pun bukan dengan anak dara Ustaz, dengan janda. Saya nak tolong orang miskin Ustaz. Silakan. Sebab apa yang abang nak kahwin lagi seorang? Saya takut saya terjerumus dengan maksiat. Tulis. Kenapa nak kahwin lagi seorang? Isteri saya tak pernah masak, tak pernah apa pun dengan saya Ustaz. Saya tak tahan Ustaz. Nikah lagi seorang. Silakan. Sebab apa abang nak nikah lagi seorang? Saja gatai. Sudah. Yang tu tak termasuk buk lah tuan-tuan. Jadi yang ni yang kena kaji, tengok. Tulis. Tengok di mana yang berhak untuk menikah ataupun berhak untuk tak menikah. 10 ada sebab menikah, 1 sebab tak payah nikah, menang 10. Sopalah isteri pun, apa sebab nak minta cerai? Apa sebab dia kahwin lain? Pernah ada aku jaga dia? Pernah ada aku layan dia? Pernah ada aku ambil berat dengan dia? Pernah ada. Tengok. Kalau kita sendiri pun, daripada kita sendiri pun kita banyak salah, tiba-tiba kita bantah orang buat benda yang dibenarkan oleh syarak, maka perbuatan kita itu pun kita kena betulkan balik. Okey, sekarang Ustaz, saya mengaku saya silap. Selama saya kahwin dengan dia, memang saya tak jaga suami saya Ustaz. Tapi sekarang saya dah insaf, saya akan jaga dia elok-elok. Tapi saya tetap tak setuju dengan dia kahwin dua Ustaz. Tak apalah akak dah nak jadi baik tu, bagus. Masalah suami akak dah kahwin, haram akak suruh ceraikan di antara dua orang. Abang pilih dia atau pilih saya? Kalau abang pilih dia, ceraikan saya. Saya takkan bermadu. Tetap tak boleh. Akak berubahlah jadi baik. Akak layan dia elok-elok. Tapi masalah dia dah kahwin dua, tak boleh nak kata apa lah akak. Akak jadilah suami isteri yang baik. Layan dia elok-elok supaya hati dia teringat pada akak. Itu saja yang boleh buat sekarang. Jadi tuan-tuan, bila kita faham macam itu, kita takkan salahkan orang banyak. Saya sebut pada tuan-tuan, saya sebagai penceramah, saya takkan marah pada tuan-tuan kalau tuan-tuan tidur ketika saya ceramah. Sebab itu kegagalan saya. Saya gagal berceramah sampai tuan-tuan boleh tertidur. Bukan salah tuan-tuan yang tidur, salah saya. Kalau saya ceramah seronok, kalau saya ceramah menarik, tuan-tuan takkan tertidur. Masalah dia tuan-tuan tertidur, pasal tuan-tuan tengok aku tak letih lah ustaz ni, tidurlah. Salah saya, bukan salah tuan-tuan. Sebab tu kalau isteri kita tak taat pada kita, jangan salahkan isteri dulu. Cuba tengok diri kita.
Adakah kita jadi suami yang baik? Suami yang baik bukan tak pernah marah isteri. Suami yang baik bukan langsung tak marah isteri. Kadang-kadang suami yang baik itulah suami yang marah isteri. Kamu kalau tak pakai tudung dalam rumah, tak apa. Kamu kalau ayah abang datang tak pakai tudung, tak apa. Kamu kalau adik kamu datang tak pakai tudung, tak apa. Abang tak marah. Ni kamu keluar rumah mesti pakai. Abang ni apa cakap-cakap kasar dengan orang ni? Sebab kamu isteri aku. Aku sayang dekat kamu. Berapa kali dah aku pesan, aiskrim datang, kamu beli aiskrim pun pakai tudung. Cina jual ikan pun kamu pakai tudung, beli ikan di tepi rumah, tepi jalan. Kenapa tak pakai? Abang marah pada saya ni, abang benci saya ke? Pak saya sayang pada awak dan saya marah awak. Itulah dia dikatakan sayang. Macam isteri kita nak mari mengaji, Pak, malam ni kuliah Ustaz Kazim, jom mengaji. Tak nak lah abang, letih saya nak tengok sehati berdangsa. Aku suka awak lah. Macam itulah abang baik. Nanti balik kang saya masak sup ekor Itu bukan suami yang baik. Suami yang baik dia tutup TV. Siap. Abang tunggulah kereta 5 minit. Siap. Isteri pi pakai telekung, muncung 4 jengkai bibir. Menyampah. Walaupun dia menyampah, kita suami yang baik. Apa faedah kamu tengok sehati berdangsa? Kalau kamu nak sangat berdangsa, balik kuliah ni kita berdangsa 2 orang. Kamu nak apa? Ballroom, rock and roll, boleh abang buat. Abang boleh lambung kamu pusing atas tangan abang. Ini tidak. Bila isteri kata tak nak lah. Bila anak dara kata tak nak udahlah. Bila anak laki-laki kata tak nak udahlah. Kita seorang-seorang buat ibadat tak aci. Suami yang baik paksa anak dia. Abang, pergi sembahyang Jumaat. Tak apalah ayah pergi dulu, saya pergi lambat sikit. Pergi dengan ayah. Motor saya pun ada ayah. Aku tahulah motor kamu tu pun aku beli. Aku nak kamu datang dengan aku, faham? Siap? Siap. Tu ayah yang baik. Duduk dalam kereta, nasihat. Sekali pergi masjid, jangan duduk tak motor lepak-lepak ayah tak suka. Duduk di masjid tu jangan menyimbang. Masuk awal, duduk sebelah ayah, zikir, ambil tasbih dengan ayah. Itulah ayah yang baik. Sampai di masjid, dia suruh anak dia masuk dulu. Masuk, dia ambil wuduk kejap. Anak duduk tunggu dalam masjid. Mana bapak ni? Bapa ayah dah makan pisang. Apa punya ayah? Patutnya terus naik, tunjukkan contoh yang baik. Tapi sayang pisang tu ustaz, boleh ambil 2 biji, sebiji untuk ayah. Nah, ayah ambil untuk kamu, ayah ingat je kepada kamu, simpan dalam poket, zikir subhanallah subhanallah. Masa sujud jatuh pisang. Ini. Jadi tuan-tuan, itulah maksud ayah yang baik. Suami yang baik bukan tak pernah marah. Marah sayang, marah mendidik, marah mengajar. Itu maksudnya. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi. Dan meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada keluarganya seperti menempati hamba yang lari daripada tuan, yakni tiada diterima semayangnya dan tiada diterima pula puasanya hinggalah suami itu kembali kepada keluarganya. Suami tinggalkan isteri di kampung, duduk di kampung motong getah harga murah, tak boleh nak tampung isteri anak beranak. Suami dia kata, "Pah, abang nampak gayanya abang terpaksa ke Kuala Lumpur. Nampak kerja motong getah ni tak jalan. Pah ikut, tak payah lepas. Pah duduk di kampung. Abang balik bulan-bulan atau abang push bulan-bulan duit pada Pah." Isteri pun benarkanlah cari rezeki di Kuala Lumpur. Suami pun pergi tumpang lori ayak. Tu yang dengar lagu Eliket tu, Kuala Lumpur senyumanmu. 2 bulan bagi duit, 3 bulan bagi duit, sebab dia kerja jaga kat Kuala Lumpur. Masuk setahun, 6 bulan tak hantar duit dah.
jaga-jaga juga belah siang, belah malam, surau lantik jadi imam. Orang kampung mai ke pekan, baca Quran sedap pula, asal Tok Bilal lah jadi imam. Terus tak balik. Isteri di kampung pula duk motong getah. Isteri duk motong getah, harimau duk sebelah. Kebun dekat hutan. Walaupun suami dia jadi imam di surau, tapi tak balik tengok anak isteri di kampung, sembahyang suami tak diterima Tuhan. Walaupun dia mengajar orang tajwid, walaupun dia baca Quran, walaupun dia sembahyang jadi imam, dia tak bagi nafkah pada isteri di kampung, tetap ditolak Tuhan akan sembahyang dia. Okey Ustaz, sekarang dia tak duduk di Kuala Lumpur Ustaz, dia tetap duduk di kampung. Tetapi dia tetap tak bagi nafkah pada isteri dia Ustaz, sama macam dia keluar rumah. Isteri dia tanggung semua. Isteri kerja, isteri cari makan, isteri ambil belanja makan anak-anak, isteri bayar segala bil, suami minta duit kat isteri lagi. Walaupun suami tu kaki semayang, tetap ditolak semayang dia sebab tidak bagi nafkah kepada anak isterinya. Ustaz, saya dah kerja, tapi kerja saya tak cukup Ustaz. Apa saya nak buat? Dah buat part time. Bukan kata part time Ustaz, overtime dah Ustaz. Tak cukup juga Ustaz. Maka pada masa itu, itulah bantuan daripada isteri. Hello. Ya, itulah datang daripada isteri bantuan. Bukan maknanya suami relax di rumah, isteri saya kerja Ustaz, dia lah buat semua, dia dah kerja. Isteri tu suplemen aja, tambahan aja, melengkapkan saja. Tapi yang asasnya daripada kita. Isteri dia kata, abang bil air tak bayar lagi abang, duit tak ada lepas. Kereta abang rosak, bateri pula mampus, dah weak, dah kong. Kalau gitu bil air bulan ni saya bayar. Itulah ihsan isteri. Terima kasihlah, alhamdulillah, syukur abang dapat isteri macam kamu. Abang tak mampu lah, gaji abang 1,600, sewa rumah lagi. Nasib baik kamu tolong abang. Terima kasih ya. Ya pun terima kasih pada abang sebab abang izinkan ya kerja. Sama-sama lah ya, sama-sama lah abang. Kan seronok tuan-tuan. Kalaulah isteri aku ya, bil air dia bayar, ringan beban aku. Bil api pun dia bayar, senang beban aku. Itu baru satu isteri. Kalau dua isteri, kereta dia bayar. Kalau satu lagi isteri, sewa rumah dia bayar. Weh, senang hidup aku. Tu yang kahwin 4 tu. Ada juga orang macam tu. Dia fikir senang, buat loan senang, buat itu senang. Pasal dia harap pada isteri-isteri dia. Sedangkan walaupun dia ada 4 isteri sekalipun, dia tetap wajib menanggung ke-4 isteri dia itu. Melainkan jika isteri dia reda. Isteri dia kata, abang tak payah buat kerja, abang tak payah cari nafkah untuk saya, gaji saya pun 10,000, abang duduk di rumah, hantar anak-anak pergi tuition, pergi sekolah, pergi market, masak, basuh pinggan, basuh kain, vacuum, lap lantai, mop lantai, tukar kipas, beli barang peti air, cuci bilik mandi. Abang buat itu pun saya dah suka dah. Abang tak payah kerja. Maka hukum dia harus jika isteri izinkan. Boleh, harus, bukan wajib, bukan sunat, harus boleh jika isteri izinkan. Tapi yang wajib, suami tetap bagi nafkah, melainkan jika isteri tarik balik. Sekarang dah banyak kes macam itu. Abang jaga anak, habis tu kalau abang jaga anak, kamu kerja, kalau hari Jumaat abang nak sembahyang macam mana? Pandai-pandai abang lah. Tu yang dia sembahyang depan TV, depan rumah dia, siar langsung pada masjid negara. Tok imam baca khutbah, dia diam. Anak dia bising, ayah nak susu, khutbah kata dia. Ini pun sesak juga tuan-tuan. Mana boleh sembahyang depan tali besen, siar langsung, tak sah sembahyang. Baik, kemudian dan telah meriwayatkan setengah ulama dan telah mengeluarkan oleh Tabrani di mana-mana laki-laki yang berkahwin ia akan perempuan atas sedikit isi kahwinnya atau banyak mas kahwinnya, sikitkah mas kahwin, banyakkah mas kahwin,
yang tiada padanya membayar kepada perempuan itu mas kahwinnya lagi. Aku nikahkan dikau, Me'on bin Me'ah dengan Jamilah binti Dolah, mas kahwin RM80 hutang. Saya terima nikahnya dengan Jamilah binti Mat Dolah, mas kahwinnya RM80 hutang. Hukumnya sah lah walaupun hutang. Baru ni saya buat ceramah agama. Ceramah agama sempurna, program memasyarakatkan seni. Masyarakatkan seni. Oh, hebat tuan-tuan. Lepas maghrib ceramah saya, lepas isyak ceramah Ramli Sirap. Kenal Ramli Sirap? Ya, buat konsert. Masjid buat ceramah, Padang buat konsert. Jadi elok nak ceramah, dia kata, ustaz, sabar sekejap ustaz ya, kita ada majlis akad nikah. Orang ni ramai nak dengar ceramah ni. Tiba-tiba pengantin akad nikah tuan-tuan, pakai mikrofon pula, dekat 10 kali, aku terima, aku nikahkan nikah, aku terima. Gabra lah hamba Allah pengantin pun kuih. Orang ramai dia gabra tuan-tuan, kesian agak pengantin. Sampai nak iqadi kata, tenanglah hang yang nak buat. Cuba hang jadi pengantin pula, hang pun gabra, orang ramai. Cuba pergi duduk dalam bilik 4 orang. Kalau dah macam tu tuan-tuan, pergi masuk dalam bilik macam ni, panggil wali, panggil saksi, panggil apa, 5 orang duduk dalam bilik, selesai masalah. Ni dengar hak juru kamera lagi, hak adik-beradik prop lagi, hak gambar juru gambar perempuan lagi, tu tenang lagi, hak ambil handphone lagi, duduk lagi tu. Hai ya Allah. Kalau saya pun gabra, Ustaz Kazim kat belakang lagi duduk tengok macam ni. 8 suku baru habis. Masuk isyak 8.24. Bila nak ceramah ni? Start akad nikah 7.30, 44 minit tuan-tuan, tak habis-habis lagi ni. Aduh, tu nama pening juga. Punya senang akad nikah ni, tapi kita bagi jadi susah. Lepas akad nikah selesai tuan-tuan, dengar ceramah saya pun dah lah. Dalam masjid duk pusing ambil gambar tu. Aduh, haru tuan-tuan. Relax ambil gambar. Babai kat saya pun dah lah. Punya seronok menikah tuan-tuan. Dia terlupa dah yang dia teruk nak akad nikah tadi. Ni tuan-tuan, jaga-jagalah adik-adik ni yang mana nak akad nikah ni. Bagus akad nikah di masjid, tetapi lagi bagus, lebih habis akad nikah tu dengar ceramah pula. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Janganlah tinggal-tinggal terus ceramah. Yang kami ni sanggup tunggu hang 44 minit untuk hang dapat akad nikah. Takkan hang tak boleh tunggu pula ceramah kami pula? Yang kita ni tunggu lebih daripada setengah jam, dekat sejam kita duduk tunggu proses mereka nak isi borang lah, apalah. Pergi tanya dekat nak iqadi, pergi tanya kat pengantin, setuju ke pengantin ni nak kahwin ni? Setuju? Oh ya Allah, kita boleh tunggu 44 minit, tapi mereka tak boleh tunggu ceramah kita. Leceh lah tuan-tuan. Sebab itulah saya nasihat pada sahabat-sahabat saya daripada jemaah tabligh. Kamu suruh kami dengar bayan kamu, kamu suruh kami jemaah dengar ceramah kamu, tapi kenapa bila ceramah kami kamu lari? Yang tu selalu saya nasihat pada sahabat-sahabat saya daripada jemaah tabligh. Kalau kita nak orang dengar ceramah kita, kita juga kena tunggu bila ceramah orang. Ini bila kita nak buat ceramah kita, tuan-tuan marilah insya-Allah, kita sedikit ada insya-Allah. Bila kita buat ceramah pula, mereka pakat lari seorang menyusup. Sekali nak main sembahyang isyak, mereka main pula. Tak kena tuan-tuan. Dia tak kena, timbal balik tak betul. Tu kita kena ubah tu benda tu. Baik. Dia kata siapa-siapa yang mas kahwin, hutang ke, cash ke, sikit ke, banyak ke mas kahwin, dia tak bayar mas kahwin tu kepada isterinya. Abang, mana mas kahwin saya? Allah, abang terlupa lah, tak cocok duit lagi.
Itu yang dalam album tadi apa? Mana ada album tu kosong aja. Besoklah abang cocok ya. Dah 10 tahun dah dia nak cocok duit kat bank. Tak bagi-bagi lagi RM80. Mas kahwin itu. Dia tipu lagi isteri dia. Maka mati si suami, padahal dia tidak membayar mas kahwin kepada isterinya akan haknya. Nescaya laki-laki tadi berjumpalah dia di hadapan Allah di hari kiamat, padahal laki-laki itu zina, yakni membawa dosa seperti dosa orang yang berzina. Isteri tak apa, hak suami. Jadi tuan-tuan yang mana mas kahwin belum bayar, tolong bayar. RM1,001 mas kahwin. Bayarlah. Dah 5 tahun tak bayar-bayar lagi. Hak isteri. Jangan tuan-tuan kata amboi berkira sangat, yang kita bagi satu hantaran, 10 hantaran tu apa? 1,001 pun berkira. Hantaran bukan wajib. Yang wajib mas kahwin. Hak isteri. Dan isteri berhak tuntut, abang mas kahwin. Mari 1,001. Wajib bagi. Baik, kalau isteri kata ustaz, saya 1,001 tu abang tak payah bagi, saya sedekah halalkan balik pada abang. Alhamdulillah, selamat. Tapi kalau sampai mati isteri tuan-tuan tak halalkan, duk minta-minta tuan-tuan tak bagi, tuan-tuan berjumpa dengan Tuhan seolah-olah tuan-tuan membawa dosa zina. Dan Nabi berkata perempuan yang paling baik ialah perempuan yang paling murah mas kahwinnya. Macam kita, mas kahwin paling murah RM80 kalau anak dara, RM40 kalau janda. Murah sungguh. Hantaran RM22,222. Serupa lah tuan-tuan. Dia lari ikut hantaran mula. Yang paling baik ialah perempuan yang murah mas kahwin dan cepat dapat anak. Melainkan kalau dia tak dapat usaha. Sebab ada jenis perempuan yang usaha tak mau anak, macam-macam makan supaya tak beranak. Ini kita tak mau. Baik, kemudian, dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, barang siapa yang tiada kuasa daripada mendirikan hak isterinya, hak keluarganya, dan jika ia hadir sekalipun dalam rumah, maka seperti orang yang lari daripada keluarga. Walaupun dia tak tinggalkan isteri dia, walaupun dia duduk serumah, tapi dia tak bagi nafkah, sembahyang suami ini tetap tak diterima, macam hamba yang lari daripada Tuhan. Kata Imam Al-Ghazali. Ni dia tuan-tuan. Elok masa nak habis hak bawah ni lah yang penting ni. Yang bawah ni lah yang penting bagi bab suami. Ada beberapa ciri suami-suami yang baik. Imam Ghazali berkata, kebinasaan ini umum, semua orang boleh terlibat. Tetapi yang selamat daripada kebinasaan berkahwin ada hampir 10 atau 8 sifat. Bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, suami-suami semua, tuan-tuan nak letakkan diri tuan-tuan sebagai suami misali, inilah dia yang disebut dalam kitab. Yang pertama, seorang suami mesti orang alim, akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Kalau tuan-tuan nak jadi suami yang baik, tuan-tuan mesti belajar ilmu agama. Dan akak-akak pun kalau nak harapkan suami akak jadi baik, doronglah suami-suami akak belajar agama. Dan pilihlah suami yang beragama. Anak-anak dara di belakang sana, saya nasihatkan supaya carilah bakal suami yang faham agama. Kalau tak faham agama, jangan harap jadi baik suami itu. Walaupun handsome sekalipun, macam rock handsome. Ni cerita labu-labi. Pekerja-pekerja Haji Bakil, dia bodek si Haji Bakhil bila sampai di kedai kain Haji Bakhil. Kamu ketawakan aku, kata Haji Bakhil. Tidak Tuan Haji, kami semua puji Tuan Haji, hari ni handsome, macam Rock Hudson, kata dia.
Apa kau kata aku macam rock handsome? Kata dia. Orang sebut rock handsome, dia rock handsome. Ahmad, kamu pergi ke kedai, ambilkan telur setiap seorang 2 biji dan kopi secawan. Tuan Haji Bakhil yang belanja. Ni cerita labu-labi tuan-tuan. Kena bodek dengan orang terus jadi pemurah. Itulah bakhil. Orang tak bodek tak bagi, orang tak puji tak bagi. Kalau puji baru bagi. Kalau tuan-tuan pun di situ, tuan-tuan nama Haji Bakhil. Sifat Haji Bakhil yang keduanya apa? Bila anak dara minta dia bagi, orang laki-laki minta dia tak bagi. Bila Cikgu Murni masuk minta kayu, minta kain 2 kayu, pekedai dia kata apa? Tuan Haji, ada satu perempuan cantik Tuan Haji macam ini, dia datang nak jumpa Tuan Haji. Boleh? Bagus. Masuk-masuk lawa sungguh. Dia panggil balik. Tuan Haji, budak-budak minta lagi kopi dan telur Tuan Haji. Ambillah, makanlah. Nak makan kepala gajah sekalipun, Haji Bakhil belanja. Ini ciri-ciri orang munafik tuan-tuan. Dia bagi tu ada sebab. Pasal Cikgu Murni depan dia. Dia nak tunjuk dia pemurah depan Cikgu Murni. Cikgu Murni tu kakak Anita Sarawak, anak pada Siput Sarawak, cucu pada Dolah Sarawak. Sekarang ni Cikgu Murni ada di Indonesia. Itu sekadar info ternak untuk tuan-tuan. Ya. Hak lapis-lapis muda ni depa tak kenal Cikgu Murni. Kita hak tua-tua ni kenal lah. Ha? Baik, balik kita tentang ilmu agama ni. Adik-adik yang belum kahwin, nak jadi suami yang baik, ilmu agama mesti faham. Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Saya dah kahwin, suami saya Quran pun tak erti baca Ustaz. Akak lah ajarkan. Siapa suruh akak kahwin dengan orang tak erti agama? Kalau tuan-tuan nak senang, bapak-bapak bila orang minang anak tuan-tuan, test dia dulu. Tolong baca Quran. Qul huwallah ke pakcik? Tak bayar. Surah lain. Baca Quran pakcik nak dengar. Bagus, tajwidnya bagus. Semayang, boleh semayang? Tanya elok-elok. Tanya elok-elok bab agama. Dah lulus, baru tengok bab lain. Nombor 1 agama dulu. Jangan tuan-tuan tanya, kereta tu sewa ke apa di luar tu? Kerjanya apa? Tak payah tanya lagi. Yang kena tanya dulu, agama nombor 1. Yang kedua, mempunyai akal yang sempurna. Suami yang baik apa dia tanda? Mempunyai akal yang sempurna. Bukan 3 suku, bukan bodoh-bodoh alang, bukan BBC. BBC tu apa Ustaz? Bodoh-bodoh cerdik. Nak kata cerdik bodoh, nak kata bodoh cerdik, itu nama dia bodoh-bodoh cerdik. BBC. Tuan-tuan yang pelik kereta BBC, jaga-jagalah. Tu BBC lalu dah. Jangan ambil orang yang akal pendek. Sikit-sikit nak bercerai, sikit-sikit nak bergaduh. Ustaz, macam mana saya nak tahu benda-benda ni Ustaz? Dah kahwin baru tahu. Sebab itu Islam suruh bertunang. Dalam bertunang ini, tuan-tuan nilailah dia ada agama tak? Mengaji sekolah Arab, tapi bawa kita pergi tengok wayang, pegang tangan, rabah sana, rabah sini. Agama tak ada, saya tak mau. Itulah dia tempoh bertunang. 6 bulan bertunang. Alhamdulillah Ustaz, selama 6 tunang ni Ustaz, dia tak pernah pegang saya Ustaz. Dia tak pernah pun ajak saya dating Ustaz. Dia tak pernah cakap lucah dengan saya Ustaz. Malah dia selalu bagi dekat saya doa-doa. Dia selalu hantar kaset dekat saya. Dia bagi nasihat. Alhamdulillah lah Ustaz, dia bagi agama dia. Itulah tempoh bertunang. Kalau tak ada agama, cancel. Habis tu Ustaz, kalau jumpa tak boleh, menyembang, dating tak boleh, macam mana saya nak tahu hati budi dia Ustaz? Boleh keluar, ajak mak dan bapak sekali. Siapa kata tak boleh tengok wayang, cerita cicak men, boleh. Tapi bawa sekali mak pak. Pakcik, saya nak mengajak pakcik dan makcik dan tunang saya tengok cicak men. Pergilah tengok dekat KLCC tu. Tunang laki-laki, bapak si perempuan, mak si perempuan, hujung sekali. Tengoklah. Kalau nak raba pun, rabalah pak tu.
Itulah boleh. Apa masalahnya? Keluar makan sekali tak apa, mak teman, pak teman tak apa. Tak ada masalah. Apa salahnya? Dalam tu kita noleh. Dalam masa tu kita nasihat bakar menantu kita. Itulah yang digunakan bertunang. Bukan bertunang ni mesti kahwin. Bukan bertunang ni mesti angkat nikah. Bertunang ni proses mencari kesesuaian. Kalau agak-agak tidak sesuai, buanglah. Kalau agak-agak tak boleh hidup sekali, cancel. Waktu bertunang, pukul. Waktu tunang dah terajak. Waktu bertunang dah tumbuk 5 kali. Buk-bak. Sampai report polis. Cancel lah. Walaupun dia anak pengarah sekalipun. Kan? Ini bukannya sabarlah, tak lebam lagi muka kamu. Sabar ya. Mak pesan. Mak nak juga kahwin pasal dia orang kaya. Lepas-lepas tu kena. Itulah fungsi bertunang. Bapa menjadi mata, bapa menjadi telinga pada pergerakan menantu. Ustaz, kalau dalam tempoh bertunang dia berlakon, ustaz, manusia tidak boleh berlakon baik sepanjang masa. Baik ini benda dalaman. Dia tak boleh berlakon jadi baik sepanjang masa. Dia boleh berlakon 2-3 hari je. Lepas tu kita boleh nilai. Kalau kita nampak dia tak betul, putuskan pertunangan. Yang kedua tadi saya kata, akal yang sempurna. Hormat orang tua. Bila dia telefon kita, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ni Zul pakcik. Boleh cakap dengan Siti pakcik? Ada hal sikit nak bincang. Tak apa, cakap elok. Pakcik, ni Zul ni. Mana Siti mana? Kamu cakap dengan reba kamu ke? Kamu cakap dengan tukang kebun kamu tak kenal aku ni, bapak betul kamu. Cancel lah. Ini dah je kau bawa lari, telefon tu bawa lari pergi hamba anak tu. Punya nak sanjung menantu ni, tunang ni. Tak payah tuan-tuan. Besok kita jadi hamba dia pula. Yang ketiga, tanda-tanda suami yang baik. Baik perangai. Tak garang. Garang bertempat. Senyum rajin. Terbuka fikiran. Dengar keluh kesah isteri. Itulah baik perangai. Bawa isteri berjalan. Bagi cuti pada isteri. Ya, hari Ahad ni tak payah masak, kita makan di luar. Siang kat ayah tiap-tiap hari ayah masak. Jadi hari Ahad ni tak payah masak, kita makan di luar. Seronoknya abang, terima kasih abang, tapi ayah bayar. Tak payah. Itulah isteri suami yang baik. Baik perangai. Suruh picit, suruh urut, suruh gosok. Macam semalam kita belajar dah, 3 orang nak kerat seluar anak. Kenapa anak seluar jadi pendek? Sebab 3-3 tak pakat. Walaupun 3-3 sayang pada anak lelaki, tapi pasal tak pakat, kawan ni potong 2 inci, kawan ni potong 2 inci, kawan ni potong 2 inci, lama-lama seluar tak boleh pakai. Sepatutnya dipakat. Tak apa mak, saya potong, mak jahitnya kan baik pakat. Akak pun potong, mak tak nampak, nak potong tak erti, mak jahit. Suami pula apa? Suami gosok. Bak gosok bagi ke ayah. Ayah kalau gosok sampai ke pagi pun dia tahan. Itulah kerjasama. Lambat faham ni tuan-tuan. Tak faham juga ya. Jadi tuan-tuan, bila kita buat kerjasama dalam rumah, sebab tu dia ada cerita kartun TV tu, apa yang penting kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Itulah dia. Suami yang baik, suami yang bekerja sama. Bukan isteri saja buat, suami duduk tengok saja. Isteri masak ikan, kita masak nasi. Isteri hidang, kita basuh pinggan. Isteri pilih ikan, kita bawa raga. Suami yang baik. Suami yang faham keadaan isteri. Itu yang dikatakan baik suami ni. Suami-suami akak-akak di belah sana ni, kalau dapat suami yang macam ni, syukurlah banyak-banyak. Tangan pun tak pernah naik, kaki pun tak pernah terajang. Syukur sangat. Janganlah duk ragging suami tu. Ini mentang-mentang suami tu baik, dikokoknya suami tu.
ambil kesempatan atas suami ni. Berapa banyak isteri-isteri yang penyepak suami ni tiap-tiap hari hinggap di muka ni, bergegar otak ni, lebam ni tuan-tuan, mata ni biru. Mai jumpa saya ni, apa hal ni akak? Jatuh bilik mandi dah, suami pukul. Lebam ni tuan-tuan. Oi, akak tahu tak suami akak macam ini masa bertunang? Tahu. Dah tahu kenapa kahwin? Dah cinta. Buat macam mana ustaz? Love is blind. Iyalah. Nak kata apa? Dia bawa air, dia bawa beras, dia suruh saya jampi supaya suami dia tak jadi panah baran. Allah, saya kata akak ada pilihan masa bertunang itu. Dah tahu dia panah baran, pergilah bertunang dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, bagi suami yang panah baran, isteri panah baran, tuan-tuan ambil air, ambil beras, baca Al-Fatihah 7 kali. Tuan-tuan genggam sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Genggam beras. Ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku ya Allah. Dia degil sangat ya Allah. Letakkan balik, tuan-tuan basuh. Sampai waladhdallin. 7 kali genggam, insya-Allah. Isteri bila suami ni kasar pandai baran, baca Al-Fatihah 7 kali. Ya Allah, lembutkanlah hati suami aku ya Allah, dia panah baran ya Allah. Minta betul-betul. Sampai habis niat, sambung balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. 7 kali letak. Tapi pastikan niat betul-betul. Ya Allah, lembutkanlah suami aku ya Allah. Lembut sungguh suami itu. Ayang, ya Allah sudah. Udah buat balik ya Allah, keraskan balik ya Allah. Kadang menyusah tuan-tuan. Baik, masa dah tamat, kita akan sambung lagi 7 ciri-ciri suami yang baik. Salah satu ciri yang baik ialah suami yang mengetahui menyelesaikan masalah isteri dengan kebijaksanaan. Ni kita akan baca. Saya akan hurai panjang lebar bab itu. Suami yang baik ni apa? Nak selesaikan masalah isteri tu dengan gunakan akal, pujuk memujuk, psikologi. Isteri tuan-tuan merajuk tu, dia bukan mengada-ngada, dia merajuk tu sebab dia nak perhatian tuan-tuan. Tapi pasal suami ni bengong, merajuk dah tua-tua, merajuk menyampah aku. Dia bukan merajuk. Kadang-kadang isteri tak sakit pun, cuma dia buat-buat sakit. Sakitlah abang, sianya isteri abang, jom kita pergi tesco. Okey, terus segar tu. Jadi kenalah faham masa bila isteri sakit, masa bila isteri perlukan perhatian, kena belajar. Yang ni dalam kitab-kitab lama dia ada, cara memikat isteri, cara memikat hati isteri supaya isteri ni sentiasa seronok dengan kita. Tanda-tanda isteri seronok dengan kita bila kita nak keluar, dia tunggu kita. Cuba tuan-tuan keluar kerja, suami isteri tuan-tuan tunggu tak? Duk tumbuk sambai di dapur tu. Pak, abang pergi dulu. Faham. Eloklah pergi pun, menyampah aku tengok. Tandanya dia tak menarik perhatian kita. Kalau kita nak pergi, dia boleh tunggu, dia buka pintu kereta. Okey bang, buat kereta elok nanti jumpa, saya balikkan, saya buat Milo ais. Okey. Nak cakap kuat-kuat, jiran dengar. Bye-bye, jiran tengok, itu mengada-ngada. Dia duduk kat daun pintu dia. Suami pun bye-bye. Itu tanda baik. Bila suami nak balik, dia solek lawa-lawa, dia tunggu depan pintu. Tuan-tuan kena tanya dekat suami macam itu. Apa yang kamu buat pada isteri kamu sampai macam itu isteri kamu layan kamu? Mesti ada psikologi yang baik. Dalam kitab ni ada sebut macam mana nak jadi suami macam itu. Macam mana cara dia ustaz? Bulan depan, insya-Allah. Bulan depan apa ustaz? Tahun depan kita akan baca balik benda ini. Baik, doa yang semalam yang saya sebut, tuan-tuan tulis. Tolong tulis ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammah
alif lam ta alif mim ha. At-tammah. Lagi sekali saya baca. A'udzu. Cuba tuan-tuan tulis, baca balik apa hak tuan-tuan tulis. Bunyi dah a'udzu. Cuba baca tengok. A'udzu bi kalimatillahi at-tammah. Habis. Minun min kulli min kulli syaitanin wahama. Waw ha alif mim ha, mim ta marbutah. Min kulli syaitanin wahama. Habis. Wa min, waw di atas waw, mim nun min. Wa min kulli ainin, kulli ainin lamah, lam alif la mim ha. Doa ni untuk banyak benda. Salah satunya mengelakkan gangguan jin syaitan. Yang keduanya mengelakkan binatang-binatang berbisa dan penyakit berjangkit. Dan yang ketiga mengelakkan penyakit pukau, ilmu sihir pukau. Sekarang ni banyak pukau-pukau. Selalu dia kacau orang perempuan yang banyak barang emas. Dia buat keluar bank, duit daripada bank. Dia ikut kita, dia tunjuk tanya jalan, dia tanya arah jalan, kita pun tunjuk jalan. Pada masa itu dia pukau kita. Jadi tuan-tuan amalkan doa ni tiap-tiap kali lepas sembahyang, insya-Allah Tuhan pelihara kita daripada 3 benda yang saya sebutkan tadi. A'udzu, aku berlindung. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimah-kalimah Allah keseluruhannya yang diturunkan di muka bumi. Min kulli, daripada segala kejahatan syaitanin wahamah dan kuncu-kuncunya. Wa min kulli ainin lamah, dan daripada kejahatan mata-mata hasad yang memberi gangguan kepada manusia. Itulah makna 3 doa yang saya ajarkan tadi. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Wallahu a'lam. Kita jumpa pada tahun hadapan insya-Allah. Selamat tahun baru Hijrah. Selamat tahun baru Masihi. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan barakah dan surau kita juga ditambahi dengan barakah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Ada ramai yang bertanya cara-cara nak bagi sumbangan untuk pembinaan sekolah saya yang baru. Jadi tuan-tuan boleh jumpa dengan pembantu saya di bawah, dan kalau nak bagi sumbangan terus ambil resit di bawah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Kian lama terpenjara mencari makna cinta dalam ungkap kata bersulam.